bukan sebagai alasan untuk kita terbabit dengan kejahatan, bukan sebagai escapism, tetapi kita kena fahamlah realiti hidup, ada orang baik, ada orang jahat. Ya. Cuma kita ada sempadan. Ya tak? Kita kena jadikan sempadan. Adiknya pula, dia tidak balas jahat dengan jahat. Ya, dia tak balas jahat dengan jahat. Ini watak yang baik, Habil. Karakter yang baik yang boleh dijadikan teladan. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kata adiknya, wahai kekanda, hanya senya pengorbanan yang Allah Ta'ala terima, inama tu hanya senya. Ataupun selalu orang terjemah sesungguhnya. Tapi terjemahan klasiknya ialah hanya senya, tak ada lain dah. Itu kalau orang pondok punya terjemahan. Ya, orang pondok. Saya tak ada ngaji pondok, tapi saya buka pondok. Tapi masa kecil lu main pondok-pondok, ingat bila cuti sekolah tu main pondok-pondok. Bawa pokok nyom, bawa pokok butan ni tak. Main pondok-pondok, ingat lagi. Bukan apa pun, cacok 4 batang tiang je, lepas tu ikat ni tak. Kain gitu ya. Innama yataqabbalullah. Jadi dia tidak balas jahat dengan jahat. Maknanya abangnya nak buat jahat terhadap dia. Dia tak balas jahat dengan jahat. Bahkan dia kemukakan nasihat. Ad-dinu nasihah. Agama itu terasnya adalah nasihat. Jadi dikemukakan nasihat. Innama, hanya senya yang Allah Ta'ala terima. Yataqabbal. Daripada situ timbullah maqbul. Daripada situ timbullah qabul. Moga-moga dimakbulkan. Yataqabbal, qabul, ya. Terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu pengorbanan daripada orang-orang yang muttaqin. Orang yang bertakwa akan pilih yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Allah dalam usaha ketaatan kepada Allah. Sembahyang yang terbaik, puasa yang terbaik, sedekah yang terbaik, sumbangan yang terbaik, akan dibuat demikian. Itu tanda orang yang bertakwa. Jadi kanda sepatutnya, kanda harus lihat balik kenapa Allah tak terima. Ya tak? Barangkali tidak didasarkan daripada takwa. Jadi begitulah, terlibat dalam pengorbanan pun, kita jangan maknanya bermegah-megah dengan bilangan. Aspek kuantitatif, kuantiti semata-mata. Tapi hati ini kena jaga. Kualitatifnya ialah, kualitinya adalah hati kita macam mana. Aku bukan nak menunjuk berapa ekor, tak? Dan berapa. Masjid mereka berapa weh? 12. 12. Masjid Lampau besar, teman je masjid renik je 18. Oh, mak. La yanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah bukan terkesan daripada banyaknya, maknanya daging, dan banyaknya tumpah darah. Ya, Allah hendak ialah takwa. Bila kita buat ibadat ini bukan adat, ya, bukan adat untuk makan-makan, tapi dia adalah proses membina takwa. Kita akan korbankan apa yang kita sayang demi patuh kepada perintah Allah. Maka itulah yang dikatakan takwa. Itu ayat 27. Ada soalan? Ya. Rasa sayang. Macam korban. Orang ternak lembu. Yalah. Tentulah kita kata bahawa perasaan pengembala ataupun yang menternak itu ada perasaan tertentu terhadap apa yang ia ternak, ya. Bagi orang yang memang maknanya kita kata concern, bersungguh-sungguh cakna dengan binatang ternak itu, memang ada feeling lah, memang ada perasaan semasa nak dijualkan, ya, semasa nak dijualkan dan semasa nak dikorbankan. Kita pula yang sekadar bagi lot, satu lot 750 ataupun 800, sayang kita itu bukanlah sangat pada lembu yang sebab kita tak belanya pun. Sayang kita pada kos duit itu je lah, 800, 750 dan sebagainya. Itu je
perasaan nak cetuskan kasih dan sayang kita, korbankanlah 800 demi memasukkan rasa gembira kepada fakir miskin. Kalau zakat fitrah memasukkan rasa gembira di musim bulan puasa ataupun hari raya fitrah, hari raya fitri, Aidilfitri. Dalam konteks kurban nak memasukkan rasa gembira dalam hati-hati fakir miskin yang tak merasa makan daging dan sebagainya. Lebih kepada maknanya korbankan 800 untuk nak masukkan rasa gembira kepada asnaf yang tak pernah dapat gembira makan macam kita, kan? Jadi begitulah. Jadi bukan sangat lembu lah, tak ada feeling apa pun. Kita tak kenal apa lembu tu. Tak kenal apa lembu tu. Tapi bagi saya lah, oleh kerana kita telah wakilkan pengurusan untuk membeli, maka kita kenalah tengok lembu tu. Kan? Dia pula kenalah khabar ni lembu mereka. Ya, maksud saya adalah macam saya suruh anak saya beli barang. Ini dia barang-barang yang abah minta. Kenalah kopi tu. Ya Allah, abah hendak bukan Tebo, abah hendak Lipton. Tak ada abah. Yang ada ini je, blue je. Sebab itu ada duit lebih. Ini dia duit lebih. Maksud saya apa? Pihak pengurusan yang membeli dan kita sebagai yang mewakilkan, eloklah tengok lembu tu. Ibarat tadi anak saya tadi tunjukkan, ini dia gula, ini dia kopi, ini dia teh. Tapi teh ni tak dapat teh Lipton, Tebo je. Jadi ini ada lebih RM2. Pasal teh tadi murah sikit. Jadi maknanya kita yang mewakilkan, eloklah kita tengok apa yang dibeli. Maka dalam konteks ini pun, maknanya kalau kita tidak berkorban di luar negeri, dalam negeri je, di qaryah kita je, maka mana mereka belikan, mewakilkan mereka beli lembu tu, mana dia? Kita nak tengok. Kurang benar. Ya tak? Dari sudut masa bagi lot tu, semua dah sama 900. Dia dapat gemuk, teman dapat kuroi. Jadi kalau nak kira, kalau tadi antara Tebo dengan teh Lipton tadi, maka ada lebih lah. Maka pengurusan kena transparent, kena telus. Oleh kerana lembu mereka renik sikit, kecil sikit, tak ada gemuk rupa ini, ya tak? Maka teman dapatlah beli dengan murah sikit. Ni duit lebih. Macam Tebo dengan Lipton tadi lah. Mana pihak pengurusan kena telus. Maknanya dia tak boleh pukul kopi tu je. Pasal lembunya tak sama standardnya. Ada lembu yang murah sikit. Maka pihak pengurusan kena pulang. Kalau yang ini teman dapat 6,000 ya. Ini yang besar sikit. Yang kecil sikit ni teman dapat 5,200. Atau adalah 800 lebih. Atau kena balik kalau pada 7 peserta tu. Atu. Itu ketelusannya tak? Itu ketelusannya. Minta maaf lah sajalah kok marah dia tak? Bagi saya itulah. Jadi pengurusan memikul 3 ya. 1 membeli, 2 menyembelih, 3 mengagih. Sebaik-baiknya kita yang agihkan. Kita yang peserta korban, tapi kita tak mampu, jalan dah ngundur. Udah cenderoyong. 3 selendar. Jadi kita kata oleh itu teman wakilkan mereka tolong beli, tolong sembelih dan tolong agihkan. Biasa begitulah sekarang ni. Wakalahnya 3 kan? Wakalahnya, perwakilannya 3. Maknanya kita juga wakilkan dia untuk sembelih, kita juga wakilkan dia untuk sebab itulah maka penyembelih bila nak sembelih dia kena tengok nama-nama orang yang maknanya terbabit dalam peserta 7 tu ya. Jadi balik cerita tuan tadi, maknanya memanglah tak ada feeling apa-apa. Tapi feeling kita ialah terhadap 700 ke 900 ke yang kita korbankan. Yang kalau kiranya boleh kita belanjakan untuk benda yang lain. Tapi kita korbankan yang kita sayang 900 itu untuk memasukkan rasa gembira ke dalam hati orang yang tidak senasib, yang susah nak dapat makan kambing, yang susah nak dapat makan daging, ya, kecuali di musim korban. Begitulah. Lebih ke depan. Lebih kurang tak apa. Antaradin dalam bahasa Arab, dalam Quran disebut antaradin minkum, redha meredai, betul ansur lah. Kira maknanya kita, tapi kalau dah jauh sangat beza, itu memang tak boleh.
Apa lembu ni? Dah rupa kambing. Renip no, cukup ke 2 tahun. Dia pun nyongin. Nyongin, oh ada gigi depan. Tanda 2 tahun tu gigi depannya dah elok. Ya benar ke lembu? Dah rupa kambingnya. Kamu tak percaya, aku suruh dia nyongin. Lembu tu pun nyongin. Nyongin nampak gigi cukup. Maknanya kalau gigi cukup 2 tahun lah. Gigi cukup ya. Tinggal lagi sikit lah reganya. Maknanya, jadi pengurusan kena pulangkan. Jangan main pukul je weh. Pasal barang tak sama ni. Barang tak sama tak? Jadi sebenarnya dia tetap juga bagi 900. Orang ni pun 900 tapi dapat kelas A punya. Jadi sebab itulah makanya tidak mudah ya. Berhati-hati mereka yang mengurus itu. Ya tak? Baik, dalam agihan. Dalam agihan maksudnya kita dah sebut bahawa bagaimana bila mana sudah dilapah, sudah ditimbang-timbang, ya tak? Sudah dilapah dan sudah ditimbang-timbang. Jadi maknanya kita kata bahawa bagaimana tentu peserta-peserta korban ni tadi dah pun serahkan kepada pengurusan, maka pengurusan pula bahagilah 3. Mula-mula sekali pastikan fakir miskin dulu. Pastikan fakir miskin. 1/3 untuk fakir miskin. 1/3 ini untuk orang awam. 1/3 lagi ialah untuk peserta korban. Ya tak? Jadi 1/3 untuk peserta korban tu pecahlah pula 7. Pasal kalau 7 peserta korbannya, ya, kalau 7 peserta korbannya. Maka peserta korban janganlah demanding, menuntut-nuntut. Apa makna korban? Korban maknanya kita lepaskan keselesaan kita untuk orang lain. Itu korban. Saya berkorban untuk anak saya siang malam misalnya. Ya, kita korbankan untuk isteri kita. Kita tak adalah nak tuntut balik. Mana borang kelip? Tak ada ya. Abah hantar kamu sekolah rendah 6 tahun. Sekolah menengah 5 tahun. Universiti 4 tahun. Kira. Ini semua borang kelipnya minta balik. Apa nama korbannya kopi itu? Bapa apa korban kopi itu? Maka dalam konteks ini orang yang berkorban pun janganlah klaim dia hendakkan batang pinang, dia hendakkan lembu show, dia hendakkan apa nama? Rimau toyok bentar orang tak tahu. Rimau nangis, dia nakkan rimau nangis, daging rimau nangis. Dia nak kepala, ini untuk pak saudara, ini untuk anak saudara. Nama korbannya kopi itu. Sebenarnya para sahabat ambil keputusan untuk tak mau. Cuma Nabi yang suruh, ambillah sedikit kata Nabi untuk keberkatan, wa kulu minha, ambillah sedikit daripadanya untuk ambil keberkatan daripada korban. Wa at'imul ba'isal faqir, selainnya kamu berilah makan kepada orang yang susah lagi fakir. Bermakna bahawa pihak pengurusan mesti ada senarai up to date orang fakir miskin. Dia tak boleh kira nak nyembelih je. Kemudian senarai fakir miskin yang up to date tak ada. Dia bertanggungjawab untuk mencari yang up to date punya. Sebab apa? Kena up to date. Sebab apa? Kalau senarai lama mungkin dah berubah. Kemarin memang dia maknanya ibu tunggal. Tapi lepas tahun dia berkahwin dengan bapa tunggal. Bapa tunggal itu lah memang maknanya orang kaya Alibaba. Jadi mesti ada senarai yang terkini, tak fakir miskin. Jadi ini pengurusan punya kerja. Dia jangan main-main, tak. Dia kira nyembelih je, tapi dia kena dalam proses agihan tu dia kena. Jadi soalannya ialah saya jawab apa yang saya boleh kata tadi ialah pertama, makna pihak pengurusan pihak kita peserta korban dah wakilkan pada pengurusan. So pengurusan akan pecah 3, satu untuk maknanya fakir miskin, satu untuk orang awam, satu untuk peserta korban. Peserta korban pula pecah 7 lah. Gitulah. Dan kalau tak ada semua, ya, sebaliknya kita ambil dan kita kemudian agihkan juga pada orang. Teman tak boleh weh, darah tinggi. Tak apalah, tak ada masalah. Jual je yang tak boleh. Jual peserta korban tak boleh jual lah. Kita yang dapat tu boleh. Kita yang dapat boleh. Kita dapat bukan daripada peserta. Kita bukan peserta korban. Kita dapat dan kemudian pula kita dah tengok dah banyak benda orang bagi. Buat apa tu? Tengah barin. Tengok tengah barin atas freezer tu. Tengah barin atas apa nama tu. Ya Allah.
Apa yang mereka baring peti air freezer tu? Anu dah tak boleh rapat, kata macam. Daging tu dah banyak belum, tak ada rapat. Ha. Apa yang mereka ni jalan cenderoyong je. Kita berkata seminggu kena habiskan daging korban tu. Itu cuma makan tiap hari. Kau mula buat melebari, lepas tu buat sup, lepas tu buat konggo, lepas tu buat... patutlah cenderoyong je mereka jalan. Siapa bagi fatwa mesti habis seminggu? Ada keluar fatwa yang begitu. Kata kena makan daging korban tu. Seminggu kena habis. Patutlah kawan darah tinggi sudah cenderoyong je apa jalannya tak. Ngapa mereka teman darah tinggi atau teman seminggu ni makan daging je. Kena habis. Hari pertama teman buat melebari. Hari kedua teman buat sup. Hari tiga teman buat masak konggo. Ada. Tak ada semestinya begitu. Tak? Dia paling banyak daging korban ni di Saudi. Jadi saya punya pengalaman masa di Saudi dulu. Ada yang diagihkan ke Somalia. Ada yang diagihkan ke Eritrea. Agihan itu kadang-kadang sampai 3-4 bulan. Artinya tak adalah mestinya habis masa itu juga. Seminggu tu juga. Dah, ya. Baik, ayat 28. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. Kalau tajwid pula, kita jumpa to. Lepas tu to jumpa dengan ta. Dipanggil mutajanisain. Maknanya mutajanisain ini ialah mutajanis daripada sejenis. Ya? Daripada sejenis, makhrajnya sejenis. To dengan ta, makhrajnya sejenis. Iaitu hujung lidah. Alt, at, alt, at. Jadi menyebabkan to tu dah tak ada qalqalah. To tu dah tak ada qalqalah. Bahkan diidghamkan kepada ta, idgham mutajanisain. Welo teman tahu idgham bila gunah ma'al gunah je. Itu satu bab, itu yang nun mati tu. Ini bukan cerita nun mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngaji tajwid ni ramai mati. Sekarang udah nun mati. Udah mati sesaja. Ya tak? Bukan mati saja tu. Kena berdengung tak berdengung pula sekarang. Ya tak? Tapi ada lagi yang disebut idgham mutamasilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Itu. Ada. Bila jumpa to, ya, mati. Jumpa pula dengan ta. To ni asal kalau mati, qalqalah. Kutubu jaddin, qaf, taba, jim, dal. Tapi rupanya ada kalanya tak terdengar qalqalah itu diidghamkan. Misalnya abadtum wala ana abidum ma. Kita tak baca abadtum, kita baca abadtum. Tak ada qalqalah. Ya tak? Qalah di rumah ada, qalah di rumah jangan kiralah. Ya. Tapi masa tajwid tu tak ada qalahnya. Tak ada qalqalahnya. Ma'abadtum. Dal masuk ke ta. Ad, at, at. Kan? Hujung lidah. Jadi di mutajanis, sama jenis. Mutajanisain. Lalu diidghamkan. Itu dalam bab tajwid. Seni baca. Ya tak? Kemudian dalam proses tadabbur, perkataan asalnya ialah basata.
Ya, basata ni ialah memanjangkan dan melapangkan dan mendepakan tangan. Basata. Dan perkataan basata kita jumpa di dalam Asmaul Husna. Al-Basitu, lawannya Qabidu. Tuhan yang melapangkan, Tuhan yang memanjangkan umur seseorang ataupun rezeki seseorang. Al-Basitu, Qabidu. Qabidu ialah menggenggam. Tuhan yang menggenggam roh seseorang. Tuhan yang ambil balik. Ya tak? Roh yang dipunyainya. Jadi maknanya Tuhan Al-Qabid. Qabid itu makna menggenggam. Ya, dan mengambil dan menghalang itu makna Qabid. Jadi Tuhan dalam Asmaul Husna tuan-tuan akan jumpa Basitul Qabidu. Di sini ada basata, iaitu memanjangkan tangan, menghunuskan senjata. Siapa dia? Iaitu Qabil. Qabil ambil sikap tak mau terima nasihat adindanya Habil, bahkan diasahnya parang weh. Diasahnya parang. Jadi apa namanya, Habil sudah mula membaca hati perut. Dia sudah boleh membaca Qabil ni, nampak gayanya. Tak ambil pengajaran nampaknya. Tak makan nasihat. Tak makan saman ni tak? Tak makan nasihat. Dengan soh parang weh. Dengan soh parang ni tak? Jadi apakah Habil akan ambil tindakan yang sama, menghunuskan senjata? Tak. Habil kata, la in basatta ilayya yadaka, lam tu demi, lam tu terjemahan literalnya demi, in, apa makna in? Jika. Alhamdulillah. Ya. Kalau an, bahawa. Kalau inna, sesungguhnya. Kalau inna panjang, sesungguhnya kami. Selalu yang jawab ni orang perempuan. Tapi alhamdulillah di sini orang lelaki jawab. Selalu kalau bahasa ni orang perempuan cepat. Sebab itu ada bahasa ibunda. Mana ada bahasa bapa anda? Orang sebut mother tongue. Mana ada dengar father tongue? Mana ada. Dalam bab bahasa ni selalunya orang perempuan laju. Kalau laju je dia menjawab. Orang lelaki dengar je. Tapi di sini lain. Lain makamnya. Orang lelaki jawab. Kami nak jawab ustaz, tapi ustaz jauh no. Jadi in maknanya jika. Insya-Allah jika Allah berkehendak. Insya-Allah jika Allah berkehendak, ya. You'll find the way, ya tak? Insya-Allah ada jalannya, kata Mahir Zain, ya tak? Jadi jika, ya. Jadi jika engkau basatta, ta di situ engkau. Kau di situ merujuk kepada Qabil. Kalau jika engkau wahai kekanda, mana engkaunya? Ta tu anta. Basatta maknanya engkau panjangkan tangan, ya, depakan tangan, ilayya kepada saya, yadaka tanganmu untuk membunuh, ya, untuk membunuh dengan senjata yang sedang maknanya sedang diasah itu. Tengok perkataan ilayya tu kepada saya. Kalau kepada kami, ilaina. Kepada dia, ilaihi turja'un. Wa ilaihi turja'un. Kalau dia tu perempuan, ilaiha. Itu. Itu semua sekali berapa? 14. Ganti nama bukan ke 14 ganti nama. First person, second person, third person. Ya tak? Semua sekali ada 14. Ya tak? Jadi kalau kepada saya, ilayya. Kepada kami, ilayna. Kepada dia laki-laki, ilaihi. Kepada dia perempuan, ilaiha. Kepada engkau, ilaika. Kalau engkau tu perempuan, ilaiki ya ummi. Ya, ilaika ummi, ilaiki ya ummi, ya, ilaiki ya ummi misalnya tak? Ilaiki ya binti, ya, ilaiki ya binti. An bahawa. An bahawa, inna, kalau ada sabdu inna sesungguhnya. Innal insana lafi khusrin. Tapi kalau panjang, inna sesungguhnya kami, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini maknanya sedikit kita berjinak-jinak, ya tak? Dengan Al-Quran, sebab sebenarnya Quran itu bahasa kita, ya. Quran itu bahasa kita. Demi.
Demi jika engkau wahai kekanda panjangkan tangan yad, panjangkan ilayya kepada saya yadaka. Yad ini tangan. Yadun kibarat. Yadun kibarat Hindustan ni dah. Yad tangan ya. Kalau dua yadain. Yadaini kalau dua ialah yadain. Dia ada dua dalam bahasa Arab ni, dia ada dual, dia ada musanna. Dual iaitu yadain, macam ibnain, uzunain, ainain, syafatain kan. Kalau orang putih tak ada. Orang putih singular plural. Satu dan banyak. Tapi orang Arab dia ada tengah-tengah tu. Kalau dua ya. Jadi kalau satu tangan yadun. Kalau dua yadain. Kalau banyak aidi, wa tukallimuna aidihim. Aidi tu tangan-tangan ya, wa tukallimuna aidi ya, aidi ialah tangan-tangan. Tuan-tuan sebenarnya cuba ambil, kita katalah intensive course berkenalan dengan perkataan-perkataan Arab ini melalui ganti nama buat dalam masa 2 minggu ya, drilling 2 minggu tu ya. Insya-Allah kita jadi celik terhadap bahasa Al-Quran ya, insya-Allah. Jadi katanya di sini bahawa jika kekanda engkau panjangkan tangan. Tangannya ialah yad. Kalau satu yadun ataupun yad asalnya. Kalau dah dua yadaini. Kalau dah banyak aidi. Wa tukallimuna aidi ya. Jadi di sini ialah kalaulah kanda panjangkan tangan kanda ilayya kepada aku ya, yadaka untuk litaqtulani, untuk kena bunuh saya, iaitu dinda. Taqtulu tu maknanya bunuh. Taqtulu tu daripada qatala yaqtulu ya. Bunuh ma ana. Ma di sini dengan makna tidak. Adinda tidak. Adinda tak akan balas jahat dengan jahat. Adinda tidak akan menghunuskan senjata untuk berperang kita adik-beradik. Tidak. Ini penting ni tuan-tuan. Dalam mizan kita, bila mana kita berdepan dengan orang yang nampak gayanya tidak insaf, kita jangan berkeras